Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia menonton kami di kaca televisyen TV Al-Hijrah pagi ini. Dan seperti yang saya ingatkan sebentar tadi berkenaan dengan surah apakah yang akan kita tadabbur hari ini. Harian terakhir buat surah Al-Mulk ayat 28 hingga 30. Kepada anda yang terus mencatat segala ayat daripada mula kan sampai habis cerita berkenaan dengan surah Al-Mulk ini. Hari ini adalah penutupnya dan insya-Allah kita akan tadabbur satu surah yang begitu dekat sekali dengan kita, yang seringkali kita baca sebelum tidur, yang mengingatkan kita tentang hidup dan mati, seksanya dalam kubur, Allahu Akbar, tentang hari akhirat, adanya hari pembalasan perhitungan kita itu. Dan insya-Allah kita nak bersama dengan jurulatih utama Tadabbur Center, tak lain tak bukan yang berbahagia Ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Farah. Alhamdulillah. Dah minum kopi ke Ustaz? Dalam perjalanan. Alhamdulillah. Baiklah. Ustaz, pagi ini insya-Allah sebagai penutup ya ayat yang ke-28 hingga ke-30 surah Al-Mulk. Tapi sebelum tu Ustaz, sudilah kiranya Ustaz untuk kita throwback sekejap ayat yang ke-26, 27 dan kaitannya dengan ayat yang ke-28 Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah, terima kasih Puan Farah dan seluruh daripada para penonton TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, kita berada di penutup suratul Mulk dan hari ini kita bersama dengan 3 ayat terakhir ataupun 3 kul yang terakhir. Dan pada ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adabin alim. Ayat 28 ini menceritakan tentang, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahukah kamu jika Allah mematikan aku ataupun Allah memberikan rahmat kepadaku dan orang-orang bersama denganku, lalu siapa yang dapat melindungi kalian wahai orang-orang kafir daripada azab? Jadi ayat 28 ini dia datang selepas ayat-ayat sebelumnya yang menceritakan tentang kerenah manusia yang memang tak percaya pada hari pembalasan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ini adalah kerenah manusia yang memang zaman berzaman, bukan hanya cerita orang-orang Quraisy zaman dahulu, tetapi sampai bila-bila akan ada manusia macam ni Puan Farah, iaitulah tindak tanduk dia, perkataan dia tak pernah berfikir tentang implikasi. Tak pernah dia berfikir apa aku cakap ni ada masalah tak nanti di akhirat nanti, apa aku buat ni ada masalah ke tidak. Nabi SAW ada bersabda dalam satu hadis sahih Bukhari, la yazni az-zani hina yazna wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Maksudnya, tidak berzina seseorang itu dalam keadaan dia beriman. Tidak meminum arak seseorang itu dalam keadaan dia beriman. Tidaklah seseorang itu mencuri dalam keadaan dia beriman. Ini menunjukkan orang yang benar-benar beriman, dia takkan melakukan perbuatan zina, minum arak dan mencuri dalam keadaan dia beriman. Ini menunjukkan imannya kepada hari pembalasan, kepercayaannya kepada hari pembalasan memang bermasalah. Seseorang boleh menunaikan solat, seseorang boleh menunaikan zakat, seseorang barangkali berpuasa, tetapi iman perkara yang akan mencorak tingkah laku seseorang. Boleh nampak perangai seseorang ini berdasarkan iman kepada hari kiamat ataupun tidak. Jadi datang ayat 28 untuk menggambarkan bagaimana orang-orang yang tak beriman ini, yang tak percaya pada hari pembalasan ini, dia sangat tak suka bila kena tegur. Dia sangat benci kepada perkataan-perkataan daripada Nabi SAW sehingga Qul ara'aytum in ahlakani Allah. Mereka sangat mengharapkan berlakunya kematian. Ahlakaniya, berlakunya kematian kepada pendakwah kepada Nabi SAW dan para sahabat. Moga kita tidak ada pada golongan yang membenci pendakwah, membenci amar ma'ruf nahi munkar, membenci teguran-teguran yang baik. Puan Farah. Ya. Mudah-mudahan itu dia tadabbur secara ringkas ayat yang ke-26, 27 dan kaitannya dengan ayat yang ke-28 mengenai ceritanya berkenaan dengan kerenah manusia sebenarnya. Dan hari ini topik kita Ustaz pagi ini, kebencian versus keimanan.
Iman ni selalu yang sering kita sebut, segala takwa kan di hujung bibir kita ni memang selalulah kita sebut-sebut, tapi di hati kita jauh sekali apa yang kita semai sebenarnya adalah kebencian. Ada sesetengah daripada kita lah, taklah semua Ustaz. Tambah-tambah lagi di hujung jari kita, sangat bahaya sebenarnya. Baiklah, apa kaitan dengan topik kita hari ini, dan insya-Allah kita akan mulakan tadabbur surah Al-Mulk ayat yang ke-28, dan juga mungkin Ustaz boleh kongsikan asbab nuzul ayat ini Ustaz. Kita berada pada 3 kul yang terakhir Puan Farah, dan kalau kita perhatikan kul yang pertama, kul yang ketiga terakhir, kul ara'aitum, ya, yang kita lalui pada hari ini ayat 28, kemudian ada kul huwar rahman dan kul ara'aitum in asbaha. Jadi ketiga-tiga kul ini memang bercerita tentang kematian dan kehidupan. Ya, ayat 28 cerita pasal orang kafir nak sangat Nabi mati. Sallallahu alaihi wasallam. Ayat 29, Allah minta Nabi tawakal. Jangan risau, hidup mati bukan di tangan diorang. Hidup mati di tangan Allah. Dan ayat 30 cerita pasal Allah boleh mematikan orang kafir. Sebaliknya. Baiklah, kalau kita bertanya tentang asbabun nuzul, memang benar ayat 28 yang menceritakan tentang Nabi bercakap dengan orang kafir, mati kami, hidup kami bukan masalah kalian. Yang masalah kalian adalah kalian tidak bertaubat lagi. Kalian tidak memilih lagi keimanan. Jadi asbabun nuzul kepada ayat ini, para ulama menyatakan adalah orang-orang kafir Makkah memang melaungkan di Makkah, ya, kemahuan mereka untuk melihat lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mati. Ya, am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Kita ni tak boleh hidup dengan lelaki ni, si penyair ni. Allah. Kita sangat tunggu masa dia mati dibunuh. Na'udzubillah. Sampai ke tahap itu, ya, kaum Quraisy berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tetapi Nabi dengan perkataan berkenaan, Nabi tidak baran, Nabi tidak emosional. Nabi mengambil sikap untuk bertenang. Ya, Nabi dididik oleh Allah. Kul ara'aitum. Pergi tanya dia orang, apa pendapat kalian kalau ahlakani Allah wa man ma'i, kalau saya mati terbunuh bersama dengan sahabat-sahabat saya pun mati terbunuh, atau kami terus diberikan kehidupan rahmat. Isunya belum selesai, kami ada ke kami tak ada, still masalah masih ada. Betul. Masalah kalian yang tidak memilih untuk percaya pada hari pembalasan. Sepatutnya bila kami ada, kami memberikan peringatan, kalian berterima kasih. Tapi sebaliknya kalian balas dengan caci, maki, hamun sampai nak kami mati terbunuh. Maka kami faham hidup mati di tangan Tuhan. Yang kami kena jelaskan kepada kalian adalah kalian yang akan bermasalah. Kami kalau mati dalam keadaan beriman, insya-Allah selamat. Tetapi kalian tidak selesai lagi masalah yang lebih utama. Kalian memilih untuk tidak beriman, tidak mau bertaubat. Jadi anda nampak ke tidak masalah utama anda? Ini dia yang dimaksudkan daripada ayat 28. Jadi kita tak nak tergolong dari kalangan orang yang bercakap suka tukar topik. Bila orang tegur, ya kau ni, aku tengok dah lama tak semayang, aku tengok dah lama tidak melakukan apa yang disuruh oleh agama. Tetapi kita yang kena tegur ni jadi terasa sangat, jadi pedas telinga, dan dia mula nak tukar tajuk. Sedangkan sepatutnya kita objektif, kita dengar teguran dan lakukan perubahan. Wallahu a'lam. Demikianlah ayat-ayat yang menceritakan tentang kaum musyrikin yang menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang ke-28 ini. Baiklah Ustaz, itulah yang membezakan pemikiran orang kafir dan juga orang mukmin berkenaan dengan kematian. Tetapi sebagai seorang mukmin ni Ustaz, kalau kita baca terjemahan daripada kecil lagi kita baca surah Al-Mulk ni, mengingatkan kita tentang kematian dan sebagainya, memang menggerunkan Ustaz. Jadi sebagai seorang mukmin ni, bagaimana sebenarnya kita harus memandang soal kematian ini Ustaz? Okey, soalan yang sangat bagus daripada Puan Farah. Pertama, seorang mukmin sepatutnya kalau dia banyak baca
surah-surah yang menceritakan tentang hari pembalasan. Sebagai contoh, kita bersama Ustaz Syahmi membaca surah Yasin. Ada cerita pasal lelaki yang dipukul oleh orang-orang kafir. Lalu dia berkata, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Tak apalah kalian pukul saya sakit kena pukul. Tetapi saya percaya keimanan saya akan membawa kepada saya berita gembira. Lalu Allah Ta'ala sebut, kita baca sama-sama tadi, qila dukhulil jannah. Allah tunjukkan syurga kepada lelaki berkenaan semasa dia mati, menjelang kematian. Lalu dia meninggal dunia dalam keadaan yang gembira kerana diperlihatkan syurga. Jadi orang beriman, kerana ayat-ayat beginilah mereka tidak takut kepada kematian. Kerana mereka percaya hidup selepas kematian itu adalah kehidupan yang menggembirakan lebih baik daripada kehidupan dunia. Orang beriman dia percaya mati hanya perpindahan sahaja menuju ke alam yang kekal abadi, yang bersifat nikmat, dan mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang disebutkan qila dukhulil jannah tadi. Cumanya orang beriman dia ada kerisauan. Sebab apa? Kita belajar daripada ayat 28 tadi. Nabi menyebut in ahlakaniya. Saya ni Allah berkuasa untuk mematikan saya dengan cara tak ada sebarang kesan. Halaka ni Puan Farah, ahlakaniya ni maksudnya mati yang tak ada kesan. Maksudnya mati yang sangat kejam. Akibat daripada azab. Jadi Nabi bila kata begitu, maknanya Nabi SAW sendiri nak mengajar kita, aku pun tak terjamin daripada mati yang dimurkai Allah. Padahal Nabi penghulu syurga. SAW adalah manusia yang akan pimpin seluruh manusia ke syurga. Tetapi Nabi sendiri ajar kita, kita tak tahu hari esok macam mana. Kita tak tahu mati kita bagaimana. Betul. Istiqamah ke tidak istiqamah ini bukan benda kita boleh kawal macam kita kawal channel TV. Jadi kita kena minta daripada Allah. Allah, berikanlah saya hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan saya jalan yang lurus. Jadi cara pandang seorang mukmin, pertama adalah dia percaya mati hanya perpindahan. Dan yang kedua, yang dia risau adalah mati dalam keadaan tidak beriman. Maka dia fokus kepada membina bekalan. Sebab mati ni tak boleh elak. Pergi mana pun kita bukan boleh elak. Yang penting adalah persiapanmu. Sebab tu Nabi SAW bersabda, baca suratul Mulk, Allah akan berikan maghfirah. Baca suratul Mulk, Allah Ta'ala akan memberikan pengampunan. Jadi ini antara sebab Nabi tidak berpisah dengan suratul Mulk. Sebab Nabi fokus kepada bekalan nak mati. Bukan fokus nak kawal kematian. Sebab mati bukan di tangan kita. Kita berikhtiar. Tetapi yang lebih penting adalah keampunan daripada Allah. Allah SWT. Allahu Akbar, ya Allah. Sangat menggerumkan sebenarnya bila kita tengok terjemahannya, apatah lagi Ustaz dah tadaburnya. Allah, sangat menakutkan. Baiklah, antara pengajaran yang kita boleh ambil, kita masih lagi dengan ayat yang ke-28 ni Ustaz. Antara pengajaran yang kita boleh ambil sebenarnya sebagai seorang Muslim, kita mestilah sentiasa berusaha memperbaiki diri dan tegurlah orang di sekeliling kita dengan secara berhikmah. Okey, faktor seseorang itu terus dalam kekufuran dan menaruh benci terhadap kebenaran biarpun sudah jelas bagi mereka tentang benarnya risalah Islam. Boleh tak Ustaz jelaskan berkenaan dengan ayat yang ke-28 ini? Betul. Bila kita berdakwah, yang khususnya bila kita menjalankan tugas kul, ada 6 kul di penghujung suratul Mulk ini yang menunjukkan perintah untuk Nabi bertegas, untuk Nabi terus menyebarkan dakwah. Memang kita akan dapat lihat manusia tetap dengan kebencian. Pertama kita kena ingat kekuatan seseorang, bencian kepada agama yang ada pada seseorang ini adalah pilihan beliau sendiri. Seseorang tidak boleh mendakwa Allah tak bagi hidayah pada saya sebab tu saya jadi macam ni. Tak, dia tak boleh kata begitu sebab Allah memberikan kepadanya keupayaan untuk membuat pilihan. Dia boleh memilih dengan akalnya yang waras, dengan fitrahnya, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Bahkan dalam ayat-ayat sebelumnya kita telah lalu, contohnya ayat 21, Allah merakamkan manusia memilih untuk tutup telinga, tidak mahu dengar apa-apa. Bukan sebab Allah jadikan dia pekak. Dia memilih untuk memekakkan telinganya. Ballajju fi utuwin wa nufur. Tuan-puan perhatikan ada perkataan laju. Laju ni bukan laju. Ya, laju ni maksudnya adalah orang yang dah tak nak berbincang. Emosional, panas baran, marah dia sampai ke tahap, saya dengan cara saya lah, kamu dengan jalan kamu lah. Kenapa nak terus bercakap kepada saya? Masing-masing boleh tak? Tengok tu. Manusia buat keputusan. Jadi dia kena bertanggungjawab dengan keputusan yang dia buat. Dia tak boleh kata, saya tak tahulah, memang dicipta untuk pilih kesesatan kot. Na'udzubillah. Kerana ini adalah satu bentuk ucapan biadab kepada Tuhan. Yang kedua, Allah Ta'ala akan beri hidayah kalau kita berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi kalau dah tutup telinga, memang tidak akan sampai hidayah itu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'du, ayat yang ke-11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan ubah perangai seseorang yang membenci kebenaran, yang kufur kepada nikmat Allah, melainkan dia kena mulakan perubahan tu daripada dirinya sendiri. Dia kena bertafakur sekejap, berfikir sekejap, betul ke keputusan aku buat ni? Untung kerugi apa aku buat? Keputusan aku buat menolak, ma nazzalallah, berkata Allah tak turunkan apa-apa peringatan, sedangkan depan-depan dia Rasulullah bagi peringatan. Betul. Dia still denial. Dia still kata tak adalah, peringatan ni tak ada. Jadi Allah takkan ubah perangai seseorang, melainkan dia sendiri mesti memulakan perubahan berkenaan. Dan yang terakhir, surah Ar-Ra'd tu yang sama Puan Farah, ayat yang ke-11 tu, Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang sama, sebelum Allah sebut innallaha la yughayyiru, Allah tak ubah perangai kamu, melainkan kamu pilih untuk ubah terlebih dahulu. Dalam ayat yang sama Allah sebut lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Allah cerita adanya malaikat jaga. Soalannya, kepada orang yang berkata hidayah ni di tangan Allah, jadi kalau saya kelihatan tidak dapat hidayah, itu kerana Allah tidak takdirkan saya dapat hidayah. Lalu kenapa malaikat tu wujud? Kita fikirkan sejenak, apa peranan malaikat tu? Sebab malaikat ni peranan untuk catat pilihan kamu, untuk catat tindak tanduk kamu taat ke maksiat. Jadi seseorang tak boleh goyang kaki berkata Tuhan dah takdirkan saya tak dapat hidayah, sebab tu saya menentang Islam, saya benci Islam, saya degil. Tak. Peranan malaikat adalah untuk jadi bukti. Kamu yang memilih. Setiap detik kamu yang memilih. Nak dengar, tak nak dengar, nak buka mata, tak nak buka mata. Jadi itu yang menariklah tentang bagaimana agama mendidik kita tentang punca manusia membenci Islam dan menentang. Itu dia. Senanglah hidup kita kalau kita hanya bergoyang kaki, salahkan malaikat, salahkan petunjuk, salahkan takdir dan sebagainya. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, kita nak relate sekejap surah Al-Mulk ni berkenaan dengan ayat tadi itu dengan apa yang berlaku sekarang ni, dengan topik kita kebencian versus keimanan, Ustaz. Setiap hari kita melihat fakta angka nombor berkenaan dengan pandemik COVID-19 ini di bumi kita, di Malaysia ini. Allah, angkanya sangat menakutkan dan kita mulalah sebenarnya menyalahkan kerajaan, menyalahkan menteri itu, ini dan sebagainya. Sehinggalah kalau kita balik kampung pun, adakah kita akan menyalahkan diri kita sebenarnya? Dan adakah ini yang ingin kita semai sebenarnya, rasa kebencian, rasa tidak puas hati, dan adakah disebabkan itu juga Allah tidak memakbulkan doa kita? Dan sebenarnya bagaimana sebenarnya tahap keimanan kita dalam mendepani musibah ini, Ustaz? Kalau ditanya adakah kelihatan doa kita supaya Allah keluarkan daripada musibah wabak pandemik ini, kelihatannya tidak dimustajabkan, kelihatannya tidak dimustajabkan. Memang sikap seorang mukmin adalah memerhatikan apa salah silap saya telah lakukan. Semua peringkat, daripada rakyat, daripada peribadi, sampailah kepada mereka diberikan amanah kepimpinan negara. Semuanya kena ada sikap menuding jari pada diri sendiri, di mana salah kami. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran beberapa faktor sesuatu doa itu tidak dimustajabkan. Nombor satu, sebab dalam doanya dia hanya meminta keduniaan semata-mata.
Dia tak kaitkan pun permintaannya, ya Allah sihatkanlah saya. Okey, sihat untuk apa? Betul. Tidak pun dihubungkan dengan keakhiratan, keagamaan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200, sifat manusia ini digambarkan, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Langsung dalam doanya tidak ada pun yang dia letakkan untuk akhirat bagaimana. Allahu akbar. Jadi kalau kita nak Allah mustajab doa kita dan Allah angkat musibah ini, tolonglah. Ya, dalam doa ingat-ingat akhirat. Itulah kehidupan yang sebenar. Sambil-sambil kita memohon agar Allah berikan kita kesihatan. Kembalikan negara ini kepada keadaan asalnya. Yang kedua, antara sebab barangkali doa kita kelihatan tidak dimustajabkan adalah kita berdoa tapi kita lupa bekerja untuk doa itu mustajab. Kita mohon agar Allah angkat musibah ini, tetapi kita tidak bekerja ke arah itu. Tuan-puan, Allah Ta'ala sangat tidak mahu kita bersengketa sesama kaum muslimin, berpecah sesama kita, kerana ini bukan sikap orang yang nak agar musibah ini dihilangkan Allah. Allah Ta'ala sebut dalam suratul An'am, Al-An'am ayat 65, Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a. Maksudnya Allah berkuasa untuk menurunkan azab daripada atas kepala kamu, daripada bawah tapak kaki kamu. Tetapi azab juga boleh berlaku dengan syi'a. Para ulama mentafsirkan perpecahan sesama kamu. Rasulullah SAW dalam satu hadis Sahih Bukhari, ketika diturunkan ayat ini, Nabi berlindung daripada Allah, daripada azab daripada langit, azab daripada bumi. Semua azab ni dah kita cerita dalam suratul Mulk. Tetapi Rasulullah berkata, azab perpecahan adalah azab, salah satu bentuk azab yang ringan, dan Rasulullah diberikan firasat itu memang akan berlaku kepada umatnya. Ya, umat ini tak akan ditimpa azab yang berat-berat sebagaimana umat terdahulu, tetapi ada satu azab, ya, iaitulah azab perpecahan sesama mereka. Ya, jadi kita nak menang, ya, kita kena elakkan sebab-sebab doa tidak mustajab ini berlaku. Iaitulah antaranya mengembalikan silaturahim antara kita. Ya, saling tegur menegur atas dasar kasih sayang. Ya, dan ketepikanlah perbezaan yang berlaku sesama kita demi untuk memastikan kesemua pihak, khususnya yang tidak bernasib baik, yang tertindas akibat daripada musibah ini, ya, mereka turut sama merasakan mereka boleh menang dalam perjuangan ini untuk mengatasi COVID ini. Jadi semua orang kena prihatin sesama sendiri. Ya, wallahu a'lam. Allahu akbar. Secara ustaz mengajar kita pagi ini untuk memperbetulkan doa kita. Antara salah satu sebab kenapa doa kita tak dimabulkan. Allahu akbar. Kita sihat untuk apa? Kalau dimurahkan rezeki kita nak buat apa? Allahu akbar. Teringat saya beberapa hari yang lalu tengok dekat Instagram Datuk Rizal Mai mengingatkan kita, betulkan doa, jangan tersalah doa dan sebagainya. Okey, mudah-mudahan doa-doa kita semua dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah ustaz, kita nak masuk ke ayat yang ke-29 ustaz. Tegaskan wahai Muhammad kepada mereka, Allah dialah yang maha pemurah, yang kami beriman kepadanya dan yang kepadanya kami berserah diri. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallahul azim. Baiklah, ini menguatkan lagi ustaz berkenaan dengan bukti kekuatan iman dan tawakal seorang mukmin terhadap ketentuan Allah ke atas dirinya, sama ada perkara itu baik bagi mereka ataupun sebenarnya satu keburukan seperti pandemik sekarang ini. Mohon penjelasan ustaz, silakan. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Yang dapat kita lihat daripada ayat ini, Nabi yang sedang menghadapi ancaman bunuh. Okey, macam kita jugalah sekarang menghadapi situasi yang boleh membunuh kita. Sikap Nabi adalah melihat nama-nama Allah yang bersifat memberi. Ya, bukan sekadar menghilangkan. Kita kan bila hilang nikmat, kita terus beranggapan Allah berkuasa menghilangkan. Sedangkan mindset orang beriman dipimpin oleh Nabi SAW adalah
Qul huwar rahman. Dialah yang sedang memberi kasih sayang. Dialah yang memberi banyak perkara kepada saya. Ya, memang kita sekarang banyak kehilangan. Kehilangan nikmat kesihatan, kehilangan sesuatu yang tersayang, kehilangan seseorang tersayang. Tetapi sikap orang-orang beriman adalah menghadirkan perasaan agaknya dah banyak Allah beri. Allah hilangkan sedikit sahaja. Cuba ambil sikap untuk bertenang dan mengenang apa pemberian yang Allah Ta'ala beri kepada saya sekarang. Ini pertama, hikmah Allah Ta'ala, hikmah Rasulullah menuturkan perkataan Ar-Rahman. Yang kedua, dalam ayat 29 yang sama kita dapat lihat Rasulullah kata, "Amanna." Kami dari kalangan orang yang percaya selepas mati hidup balik. Kalian kalau tak nak percaya, itu pilihan kalian. Lihat ya macam mana Nabi mengambil sikap bertenang. Iaitulah, kalau kamu tidak mahu beriman, tak apa. Kami akan terus beriman. Jadi ini satu sikap apa ni? Sikap yang tidak mahu memaksa orang untuk memilih hidayah. Sikap yang tidak mahu memaksa orang untuk terima apa yang kita kata. Ya, kita bercakap kebenaran. Tetapi lasta alaihim bimusaitir. Kamu tak boleh paksa orang untuk terima hidayah. Perhatikan Nabi punya sikap. Kalau kalian tidak mahu beriman, kami tetap beriman dengan apa yang kami cakap. Bahkan dengan apa yang kami cakap, kami bertambah keimanan. Amanna bih. Subhanallah, cantik akhlak yang ditampilkan oleh Nabi. Berapa ramai kalangan kita bila melihat orang tidak mahu memilih hidayah, kita terus menerakakan mereka, mengkafirkan mereka, mengatakan mereka ni memang tidak ada potensi untuk dapat hidayah. Ma'adallah. Dan yang akhir sekali, yang menarik ayat 29 ini adalah Rasulullah berkata, wa alaihi tawakkalna. Apa maksud kami berserah kepada Allah? Hidup mati bukan di tangan pemimpin yang ada kuasa seperti kalian, wahai Quraisy. Kalian boleh memilih untuk penjarakan, untuk berbincang, buat konspirasi, untuk bunuh kami. Tetapi kami tak pernah risau. Sebab bukan kalian yang menentukan hidup mati. Yang menentukan hidup mati adalah ayat 2. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang mencipta kematian dan kehidupan. Jadi Nabi jadi orang yang berani. Jadi rupa-rupanya keberanian ini datang dengan sifat tawakal. Saya ulang. Keberanian seseorang untuk menghadapi peperangan, ya, untuk menghadapi perjuangan, untuk menghadapi apapun situasi mencabar, apabila dia meletakkan pergantungannya kepada yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kepada dia kita bergantung harapan. Ya, wallahu a'lam. Allah, itu dia. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita dihidupkan dalam keadaan memang kita beragama Islam, kita menerima ajaran dan seterusnya kita cuba juga untuk semestinya untuk mempraktikkan segala sunnah dakwah yang telah pun diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Baiklah, insya-Allah sekejap lagi kita akan berehat seketika, Ustaz. Sekembali ini nanti kita akan mentadabbur surah Al-Mulk ayat yang terakhir sekali, ayat yang ke-30. Kalau kita lihat di situ ada persoalan di situ. Di hujung ayat dalam penutup surah Al-Mulk ada tanda soal. Mengapakah sedemikian? InsyaAllah sepasti kupasannya dalam Assalamualaikum.
Alhamdulillah kembali berdiskusi pagi ini bersama dengan kami dalam slot My Care COVID-19. Baiklah, hari ini, pagi ini Alhamdulillah begitu ramai sekali yang bersama dengan kita di Facebook TV Al-Hijrah. Terima kasih. Datuk Rozana Rahmat pun ada, Nur Haya, semua Puan Faridah dan sebagainya. Allahu Akbar. Anda sudi mencatatkan segala nota-nota yang telah pun Ustaz sampaikan sebentar tadi. Terima kasih. Puan Roznita mengatakan keberanian menghadapi cabaran datang daripada pergantungan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pelbagai lagi komen yang begitu baik sekali yang terus mengingati dan berpesan sesama kita, dan insya-Allah kita jemput, kita like, kita kongsikan segala apa yang telah pun Ustaz berikan ilmu tadi kepada rakan-rakan kita, sahabat kita, insya-Allah. Dan kita akan teruskan sesi pagi ini untuk berkongsi tentang ayat yang terakhir dalam surah Al-Mulk ini. Kita bacakan sedikit terjemahan Ustaz, ya, insya-Allah. Katakanlah lagi bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi. Maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Ada tanda soal dekat situ, Ustaz. Kenapa agaknya dalam ayat yang terakhir ini sebagai penutup Allah tinggalkan satu persoalan yang membuatkan kita berfikir, yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan adakah ini menidakkan Tuhan yang mereka telah pun sekutukan itu? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita dapat perhatikan ada dua kali ya perkataan ara'aitum, iaitulah ayat 30 dan tadi ayat 28. Kul ara'aitum, kul ara'aitum. Ara'aitum maksudnya apa pandangan kalian? Ini sebenarnya Puan Farah satu kaedah dakwah yang penting. Janganlah kita tinggal bila berdakwah, iaitulah saya bersedia beri telinga saja kepada saudara-saudari sekalian yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Saya menyampaikan ayat-ayat Allah tetapi kalian tidak mahu untuk mempercayai. Baik, ara'aitum, beri pandangan kalian. Kat mana yang tak betul? Bagi tahu saya bersedia mendengar, saya bersedia duduk kat sini. Jadi ini nombor satu, di mana daripada suratul Mulk kita belajar akhlak dalam berdakwah. Ia bukan sekadar soal apa yang anda sampaikan, tetapi bagaimana ia disampaikan. Ya, ia bukan sekadar tolonglah dengar, saya cakap ni benda yang benar. Tetapi Nabi di hujung ayat, di hujung surah masih menampilkan sikap ya rahmatan, iaitulah saya boleh lagi duduk kat sini. Saya tak akan pergi mana-mana. Saya bersedia untuk dengar daripada kalian. Apa punca kalian susah sangat nak percaya kepada lepas mati hidup balik? Apa yang susah sangat? Ya. Dan ternyata bila begitu perkataan Nabi, ya, mereka tak jawab pun. Mereka memang nampak sangat mereka hanya mendatangkan alasan. Mereka tak boleh nak berhujah balik. Bukti-bukti lepas mati tak ada kehidupan semula. Tak berlaku. Dialog tu tak berlaku. Nabi seorang-seorang je tanya dan mereka tidak berjawab. Nampak sangat sifat kebatilan begitu. Memang begitu sifat kebatilan Puan Farah, iaitulah bila mereka kalah berhujah, ya, tak ada sebab dah nak berdebat, mulalah ambil tindakan untuk bunuh. Ya, macam Nabi Ibrahim, kumban dalam api, ya. Lepas tu ayat 28 tadi cerita pasal kita kena bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab bunuh tak jelas, tak ada sebab. Dan ayat 30 pula, ya, kita dapat lihat Nabi menggesa mereka untuk mendatangkan rasional. Okey, kalau kalian tak percaya lepas mati hidup balik, okey, sekejap, cuba tengok Mekah ni. Makkah ni, yang tanah kalian duk bangga-bangga sebagai pemimpin besar kat sini, asal usulnya daripada mana? Asal usulnya bukan ke daripada padang pasir kering kontak. Tak ada apa-apa masa Nabi Ibrahim datang. Moyang kita tak ada apa, sini Ismail dan punya Hajar. Kita kenang mereka berdua musim haji baru-baru ini. Siapa yang bawa kehidupan dekat tanah ni? Siapa yang menyebabkan adanya kehidupan kat sini? Air Zam-Zam. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Beritahu saya. Apa pandangan kalian kalau air yang mengalir sampai sekarang ni, dah 2000 tahun lebih air Zam-Zam ni, ma'ukum ghaura, tiba-tiba hilang sampai kalian cari dalam tanah pun dah tak jumpa dah air Zam-Zam tu. Allah. Siapa boleh bawa datang air Zam-Zam alternatif? Boleh ke kalian bawa datang ke Mekah yang jauh daripada tempat laut ni, air yang alternatif? Air bukan urusan kalian. Air urusan Allah. Allah hidupkan satu tanah dengan air, bukan kalian punya urusan. Jadi ini satu bentuk cabaran daripada Nabi.
kepada mereka yang tak percaya hari pembalasan. Mekah sendiri bukti tanah mati ada kehidupan kerana doa Nabi Ibrahim, kerana doa Hajar. Tiba-tiba kalian boleh jadi orang yang duduk kat tempat ni tak percaya lepas mati hidup balik. Sedangkan Mekah ni bukti tempat yang tak ada apa-apa, Allah berkuasa hidupkan balik dengan mendatangkan air Zam-Zam. Itu dia punya rasional dia tu. Ustaz, okey, dalam banyak-banyak perkara atau benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah memilih air ya dalam ayat yang terakhir ini, memilih air. Dan kalau kita boleh melakukan sedikit persamaan dengan apa yang berlaku dalam pandemik sekarang ini yang berkaitan dengan rezeki kita, adakah kita boleh tukarkan air itu sebagai dalam erti kata lain sebenarnya nak memberitahu kita tentang rezeki, dan bersabarlah, insya-Allah sebenarnya ia akan mendatangkan kegembiraan di kemudian hari, Ustaz? Dari sudut tadabbur, ya, kita mengambil makna-makna daripada ayat ini yang berkaitan dengan kehidupan kita. Pastinya kita memahami ayat 30 sebagai rezeki Allah yang tidak disyukuri. Kerana kita bukan hidup dengan air Zam-Zam. Tetapi ayat 30 memang berkenaan air Zam-Zam. Tetapi tadabbur, iaitulah pemerhatian yang teliti. Apa kaitan ayat ini dengan saya? Oh, Allah Ta'ala nak mengingatkan pada saya rezeki. Sebab tu saya sebut tadi, ayat sebelumnya cerita pasal mindset orang beriman bila diuji. Adalah mindset Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang nak bunuh saya, ada orang nak bunuh saya. Macam sekarang lah. Saya berada dalam situasi bahaya, adanya pembunuh yang tidak kelihatan. Tetapi kita punya mindset apa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahman. Allah bagi banyak benda pada saya. Allah banyak. Jangan nasyid banyak benda hilang daripada senarai saya. Betul lah. Kita memang memahami itu sedang berlaku. Tetapi orang mukmin, dia mendapat pahala dengan musibah ini bila dia menjadikan episod perit ini sebagai tempoh untuk mengenang nikmat-nikmat Allah. Antara nikmat berkenaan adalah ma'ukum, air Zam-Zam. Dan dalam konteks kita adalah rezeki-rezeki yang selama ni Allah kurniakan, sihat tubuh badan, dapat bermain dengan anak-anak jiran, dapat riadah berjoging naik basikal, dapat bersilaturahim dengan penjual nasi lemak. Tapi mana habis semua nikmat tu? Kita kena kenang. Sebab bila katakan nanti keadaan kembali pulih, kita tahu mahalnya harga semua ni. Manfaatkanlah sebaiknya sebelum ia hilang semula. Itu hikmah barangkali di sebalik musibah ni. Itu dia peringatan. Sedih sebenarnya, tapi itulah dia hakikatnya. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, kita akan melihat sekejap berkaitan dengan riwayat Al-Nasa'i ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekufuran dan kefakiran. Allah, antara perkara yang diuji kita dengan ramainya, banyaknya kes berkaitan dengan kes bunuh diri dan sebagainya, ini berkenaan dengan betapa benarnya kemiskinan dan kefakiran yang dihadapi oleh kita semua, menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, dah dua tahun dah sebenarnya kita menghadapi pandemik ini. Kita dah mula resah, kita dah mula penat, kita dah rasa macam Allahu Akbar, nak keluar je rasa sebenarnya. Penjelasan Ustaz berkenaan dengan kemiskinan di dalam Islam itu sendiri. Mohon penjelasan Ustaz. Betul. Kita melihat semakin ramai yang ditimpa musibah kemiskinan bahkan kefakiran. Mukmin melihat musibah ini sebagai peluang untuk melakukan pahala yang tidak berlaku ketika musim senang. Kita bukan orang pertama menghadapi musibah yang sangat menyakitkan ini. Dalam Al-Quran ada kisah bagaimana orang Mesir pernah menghadapi musibah 7 tahun kemarau kebuluran sampai nyawa keluarga dalam bahaya belaka. Tetapi apa yang berlaku pada waktu sekarang untuk menguji siapa yang nak jadi Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa yang ada sikap untuk menghulurkan bantuan. Nabi Yusuf punya satu sikap, walaupun manusia Mesir ini tidak beriman, tetapi mereka semua manusia. Boleh tak atas dasar kemanusiaan ketepikan sekejap perbezaan agama, perbezaan faham politik, faham latar belakang berbeza, untuk kita gunakan peluang ini menggandakan pahala infak. Kita baca surah Yasin tadi dengan Al-Fadhil Ustaz Syahmi, di mana kita lalu ayat-ayat wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah.
Orang kafir punya satu sikap, siapa diorang nak ambil duit daripada poket saya? Aduh. Masing-masing lah. Tuhan dah takdirkan diorang miskin. Ini bicara orang kafir. Tuhan dah takdirkan dia miskin, Tuhan dah takdirkan saya kaya, jadi masing-masing. Na'udzubillah. Kita risau kita antara yang berfikiran begitu. Masing-masing lah sekarang. Tak. Musibah ini terjadi supaya kita aplikasikan apa kita baca daripada Yasin tadi. Kita baca Al-Kahfi contohnya kan. Al-Kahfi ada cerita Zulkarnain. Ya. Zulkarnain pergi ke satu tempat. Ya, tempat yang tak ada hentian yang kedua, di mana penduduk kat situ dengan cahaya matahari tak ada sebarang dinding. Maksudnya sangat miskin. Sampai rumah pun tak mampu nak bina, gelandangan. Baju pun tak ada. Zulkarnain pergi, Allah Ta'ala kata, kami tahu dia buat apa kat situ. Maksudnya dia memberikan bantuan dengan penuh keikhlasan. Jadi tuan-puan yang saya hormati, semakin bertambah kes positif yang menggerunkan ini, sepatutnya semakin banyak soalan dalam fikiran saya, sejauh mana saya membantu, membaiki keadaan. Yang kita risau, mulut kita memburukkan keadaan. Itulah dia. Tindak tanduk kita memburukkan keadaan. Tidak pun membantu keadaan ini. Ini wallahualam. Memburukkan keadaan satu, Ustaz. Kita ni menakutkan orang di sekeliling. Kan? Bagaimana penerimaan pada ibu bapa kita, adik-beradik kita, anak-anak kita. Kita dah bersungut, kita dah rasa macam seolah-olah ini mendatangkan satu masalah yang besar kepada kita. Allahu Akbar. Dan saya tertarik juga dengan satu soalan di sini daripada yang berbahagia Datuk Rozana Rahmat. Okey, Datuk tanya tadi, Ustaz, bagaimana mendidik rakyat Malaysia menjauhkan diri dari perpecahan? Para ulama sentiasa berpesan, tetapi netizen terlalu taksub dengan sosial media yang mengakibatkan perpecahan dan permusuhan. Sangat sedih. Dan sebenarnya, Ustaz, kita ni sebenarnya nak konsisten, nak bersangka baik dia sebenarnya. Daripada awal, mula-mula PKP 1.0 dulu, kita dah mula-mula muhasabah diri dah. Alhamdulillah okey, dan kemudian kita makin lama makin redha. Dan di hujung-hujung ini, Allahu Akbar, kita dah nampak sedikit seolah-olah ada perpecahan di situ, Ustaz. Di mana silapnya? Dalam bahasa mudahnya, kita memang meninggalkan Al-Quran, ajaran Quran yang kita baca, tetapi kita tidak berusaha untuk memahami. Saya bagi contoh, kalaulah semua kita berpegang teguh dengan Suratul Hujurat, contohnya Suratul Hujurat kita baca, ya, pasti kita akan terasa ayat-ayat itu tuju kepada kita. Sebagai contoh, mereka yang menyebarkan cerita yang tidak dikenal pasti sumber, kita viral terus sebab semuanya di tangan kita, ya. Sedangkan dalam Al-Hujurat, fatabayyanu, mana sikap tu dalam hidup kita? Sebagai contoh, dalam Suratul Hujurat, bila ada dua pihak nak bertelagah sampai tahap nak menumpahkan darah, mana pihak yang disebut dalam Al-Hujurat, fa aslihu baina akhawaikum, yang cuba nak mendamaikan? Kita ada musuh yang lebih besar. Boleh tak kita fokus ke situ? Ya, okey, dalam Suratul Hujurat Allah Taala kata jangan sangka buruk kepada orang, kerana orang yang kamu sangka buruk itu barangkali lebih baik daripada kamu. Jadi banyak dalam Al-Quran, ya, yang menuntut kita untuk be practical and be problem solver, dan bukan sebaliknya menambah sebab-sebab untuk Allah tidak mengangkat musibah ini. Jadi kita beri perhatian betul-betul pada ayat yang saya sebutkan tadi, Al-An'am tadi, Syiah tadi itu. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Dan saya terpanggil juga untuk memberitahu anda, wawarkan kepada anda buku yang telah pun ditulis sendiri oleh yang berbahagia Ustaz Syahari Abdul Rahman kita, Kompas Al-Mulk. Mungkin anda boleh dapatkan buku ini. Dekat mana Ustaz boleh dapatkan ini? Ini berkenaan dengan surah Al-Mulk, memang betul-betul begitu mendalam sekali, Ustaz. Boleh dapatkan di Shopee, mudah je zaman sekarang, Shopee Paradigma Ibarah, insya-Allah lah. Jadi kita dah habis sesi Al-Mulk, jadi boleh ulang kaji dengan buku ni. Buku tu pun dia ada sediakan ruang catatan. Ya, siapa yang dah ada memang boleh mencatat lah beberapa siri kita bersama dengan surah ni, alhamdulillah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan ramai juga yang tertanya ni, surah yang akan datang surah apa ni, Ustaz? Kalau kita nak memilih surah Yasin, boleh ke, Ustaz? Sudah pastinya, sebab ya, sebelum kita ada sesi ni kan kita ada surah Yasin. Memang sangat praktikal dan saya pun sangat sokong TV Al-Hijrah memilih tadabbur surah Yasin, insya-Allah. Dan surah Yasin banyak persamaan dengan suratul Mulk.
Barang Okey. siapa baca surah Yasin betul-betul, memang cerita tentang kematian dan kehidupan. Ya, itu InsyaAllah dia kita akan bersama dengan antara teaser daripada Ustaz sebenarnya berkenaan dengan surah Yasin. InsyaAllah kita akan tadabbur selepas ini setelah selesai hari ini berkenaan dengan surah Al-Mulk, dan insyaAllah sebagai penutupnya Ustaz, pesanan dan nasihat kepada kami semua, ada tak doa-doa yang boleh kami amalkan di hujung-hujung ni? Perasaan kita turun naik Ustaz melihat ke angka, sampai kan ada antara kita yang macam dahlah jangan tengok angka dah. Kita dah rasa begitu kecewa, sedih, marah pun ada juga. Dahlah jangan tengok angka dah. Mungkin ada doa-doa yang kita boleh amalkan untuk buatkan kita rasa aman, sejuk sikit Ustaz. Silakan. Baik, sebelum saya sebutkan doa berkenaan, ada baiknya saya peringatkan diri saya. Kita bila berdoa, kita juga lepas doa kena mengelakkan daripada melakukan asbab-asbab doa tertangguh ataupun doa tidak dimustajabkan. Allah. Seperti melakukan dosa. Ataupun membiarkan dosa berlaku di hadapan mata kita tanpa teguran. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang telah disahihkan oleh para ulama hadis. Perhatikan ya, sangat gerun dengan hadis ini. Lam tazharil fahishatu fi qaumin qat, tidaklah muncul sesuatu perbuatan zina pada sesuatu kaum secara terang-terangan. Maknanya perbuatan zina terang-terangan, maknanya orang mudah nak melihat perbuatan yang mendorong kepada perzinaan, melainkan jika sudah berlaku situasi itu, Allah akan menimpakan kepada mereka ta'un, wabak ta'un, dan pelbagai penyakit yang tak pernah menimpa orang-orang sebelum mereka. Yang kita risau, na'udzubillah, ya, fenomena musibah ini berlaku akibat daripada dosa-dosa kita semua. Maka banyakkanlah dalam doa, sebelum kita berdoa, adalah memohon istighfar agar Allah ampunkan semua kita dan orang-orang di sekeliling kita. And then barulah kita berdoa, sebagai contoh dengan doa-doa yang selalu Nabi SAW bacakan dan kita jangan tinggalkan. Allah ma'afini fi badani, Tuhan bagi keselamatan pada tubuh saya. Wa'afini fi sam'i, berikan kepada pendengaran saya ya kesihatan. Kerana suratul Mulk sangat menekankan lau kunna nasma', pendengaran kepada Al-Quran. Ya, bagi kami kesihatan pada pendengaran. Apa makna kesihatan pendengaran? Bukan sekadar boleh dengar apa yang Puan Farah bagi tahu, tetapi boleh dengar Quran dan makna Al-Quran. Wa'afini fi basari, Tuhan berikanlah saya kesihatan pada mata saya. Bukan kesihatan mata ni kita tak buta sahaja, tetapi kita jadi orang yang surah Al-Mulk beritahu tsummarja'il basar, orang yang memerhatikan langit, memerhatikan burung terbang, lalu bertafakur tentang kejadian-kejadian Tuhan dan menemui Tuhan. Jadi ini antara doa kita jangan tinggallah, iaitulah Allah ma'afini fi badani wa'afini fi sam'i wa'afini fi basari la ilaha illa ant. Amin, amin. Jadi itu antara doa yang betul-betul menggambarkan apa yang patut kita dapat daripada suratul Mulk, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih yang berbagai Ustaz Muhammad Syahari Abdul Rahman, Jurulatih Utama Tadabbur Center. Terima kasih Ustaz, banyak betul ilmu yang kami dapat pagi ini, peringatan berkenaan dengan hidup dan mati, berkenaan dengan balasan buruk menanti kita sesiapa yang membuat ingkar dan sebagainya. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita akan kembali lagi untuk surah yang akan datang dengan surah Yasin. Maka bersedialah penonton-penonton kita, rakan-rakan kita di Facebook. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita bersua lagi. Baiklah, itu dia hidup dan mati, segalanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah itu sesungguhnya maha luas. Allahu Akbar. Terpulang kepada kita bagaimana kita memohon perlindungan kepada Allah, bagaimana pergantungan kita 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan kita terus bersatu, tidak ada lagi perpecahan antara kita di mana jua kita berada, insyaAllah. Dan kita akan berhenti rehat seketika. InsyaAllah banyak lagi perkara yang bermanfaat akan kami kongsikan selepas ini dalam Assalamualaikum.